Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi edisi 1 Syawal 13 Mei 2021. Bersama saya Syairul Islam Basmullah. Saudara yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah sambutan Aidilfitri dalam norma baharu kali ini penting bagi membendung penularan COVID-19. Pengorbanan itu titah Seri Paduka Baginda menuntut semangat ukhuwah serta kesabaran seluruh rakyat di negara ini. Walaupun tanpa aktiviti ziarah dan balik kampung, Sultan Abdullah dalam berutusan khas sebenar Aidilfitri bertitah, rakyat perlu bersyukur kerana masih dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan dikurniakan kesihatan bagi menyambut kedatangan Syawal. Tentukan segalanya. Dalam ikhtiar untuk memerangi pandemik COVID-19, Aidilfitri pada tahun ini disambut dalam suasana yang berbeza dari kelazimannya. Kita menyedari rakyat terpaksa akur dengan pelbagai peraturan yang dikuatkuasakan demi untuk membendung penularan pandemik COVID-19. Kita juga melihat dan mendengar keluh kesah sebilangan rakyat yang terkesan dengan pelbagai dugaan yang melanda. Sedarlah, pelaksanaan norma baru ini adalah untuk kebaikan dan masa depan kita bersama. Ianya menuntut semangat ukhuwah serta kesabaran dari seluruh rakyat Malaysia. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Baldishah menyokong pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Selari dengan arahan PKP, rakyat diseru mengambil serius pematuhan SOP yang telah ditetapkan. Rakyat diminta berdisiplin serta mematuhi arahan demi kesejahteraan dan keselamatan semua. Adalah diharapkan usaha ini dapat memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 daripada terus berlaku di masa hadapan. Selari dengan arahan Perintah Kawalan Pergerakan tersebut, semua rakyat dikehendaki membataskan pergerakan serta semua acara dan majlis yang melibatkan bilangan kehadiran orang yang ramai hendaklah dihentikan. Baginda turut bertitah walaupun sambutan Hari Raya Aidilfitri dalam suasana norma baharu, namun dengan penggunaan aplikasi teknologi, rakyat masih lagi dapat meraihkan Aidilfitri. Rakyat disaran mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Baginda serta seluruh kerabat diraja turut menzahirkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang bertugas pada Hari Raya bagi membendung penularan wabak COVID-19. Perdana Menteri dalam perutusan khas Aidilfitrinya berkata, keputusan kerajaan melarang aktiviti ziarah dari rumah ke rumah sepanjang perayaan Aidilfitri bukan tindakan zalim. Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, jika keputusan itu tidak dibuat, ia akan menyukarkan lagi usaha kerajaan untuk memutuskan rantaian COVID-19. Bayangkanlah kalau tetamu ini datang ke rumah saudara-saudari, maka berjangkitlah penyakit itu kepada saudara dan saudari. Selepas itu dia pergi ke rumah orang lain, berjangkit pula pada tuan rumah itu. Dan kalau dia ziarah 10 buah rumah, maka 10 keluarga akan dijangkiti COVID-19. Akhirnya, habis saja kita merayakan Aidilfitri, jumlah kes positif COVID-19 di negara kita berkemungkinan melonjak ke puluhan ribu sehari. Jadi saya nak merayu pada saudara dan saudari sekalian, tingkatkan disiplin diri, patuhi SOP pada setiap masa. Duduklah di rumah, tak perlulah ke sana sini kalau tiada urusan penting. Dalam perkembangan sama, rakyat juga diharap memahami tindakan drastik kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 bukanlah satu keputusan yang popular. Namun jelas Tan Sri Muhyiddin, langkah itu perlu dilaksanakan demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Saya tahu ini bukanlah satu keputusan yang popular. Ada yang marah pada saya. Kenapa
ambil tindakan begini ketika umat Islam akan menyambut 1 Syawal esok. Sudahlah, tak boleh balik kampung, nak ziarah keluarga dan sahabat handai pun tak boleh. Zalim sangatkah kerajaan ini? Saudara-saudari, saya bukan zalim. Saya ambil keputusan ini ialah untuk lindungi nyawa saudara dan saudari. Kalau saya benarkan ziarah daripada rumah ke rumah, manalah tahu ada tetamu yang datang ke rumah saudara-saudari itu positif COVID-19. Ini kerana ramai pesakit COVID-19 tidak menunjukkan apa-apa simptom. Dia sendiri pun tidak tahu dia dijangkiti. Dan situasi seperti ini akan menyukarkan lagi usaha untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Ini bukan perkara main-main. Ini adalah satu keputusan yang sukar tetapi mesti dibuat. Dan keputusan ini tidak popular dan mungkin tidak memuaskan hati saudara dan saudari sekalian. Tetapi pada hemat saya, yang tepat yang saya perlu lakukan untuk menyelamatkan kehidupan dan masa depan saudara dan saudari sekalian. Saya faham dan sedar anda marah pada saya, tetapi ini ikhtiar saya dan juga ikhtiar kerajaan untuk jaga nyawa saudara dan saudari. Selebihnya saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah turut mengingatkan masyarakat agar memahami situasi serta akur kepada nasihat yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara, terutama ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri. Orang ramai dinasihatkan untuk elak daripada menghadiri apa jua aktiviti perhimpunan besar-besaran sepanjang musim perayaan ini. Seperti yang dilaporkan, majoriti yang dijangkiti tidak mempunyai gejala dan ini menjadikan risiko jangkitan serta penularan amat tinggi sekiranya aktiviti kunjung-mengunjung pada hari raya tetap dilaksanakan. Saudara, siaran Berita Pagi di TV1 berakhir di sini. Anda boleh terus mengikuti Berita Pagi di saluran Berita RTM dan saluran OK. Pastinya yang sahih di Berita RTM. Beraya dalam norma baharu tidak menghilangkan keceriaan Aidilfitri. Patuhi SOP, barulah Hari Raya dapat kita nikmati. Saya Fatil Hidayat Ghazali, penyampai berita TV RTM, mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. #Syawal kita mesti menang. #ingat mengingati. Hai semua, saya Syuhaida Arifin, penyampai berita News at 10. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin untuk anda semua yang sentiasa menyokong kami di TV1 dan juga saluran berita RTM. Jangan lupa #ingat mengingati. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada semua penonton RTM. #Syawal kita mesti menang. #ingat mengingati. Hai semua, saya Abentai dari Berita Mandarin. Saya mengucapkan Selamat Hari Raya kepada semua penonton RTM. Jangan lupa #Syawal kita mesti menang dan #ingat mengingati. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zahira Razi, saya pengacara untuk program Persona XY. Saya mengucapkan Selamat Hari Raya kepada semua yang sedang menonton saluran berita RTM dan juga TV1. #Syawal kita mesti menang. #ingat mengingati. Assalamualaikum semua, saya Terence Das, pengacara Seksyen Awal Semasa TV dan mengacara rancangan Selamat Pagi Malaysia serta Fresh Brew. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, Syawal kita mesti menang. #ingat mengingati. Assalamualaikum, saya Double N Narinuddin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin buat seluruh muslimin dan muslimat. Ingat, Hari Raya juga, SOP kena jaga. #Syawal kita pasti menang. #ingat mengingati. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. #Syawal kita mesti menang. #ingat mengingati.
Saudara, kita bertemu kembali. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru masyarakat agar membantu golongan memerlukan yang terjejas berikutan pandemik COVID-19. Baginda bertitah dalam keriangan menyambut Aidilfitri, semua pihak wajib beringat bahawa dunia sedang bergelut menghadapi musibah berpunca daripada jangkitan tersebut. Situasi ini menyebabkan ramai kehilangan ahli keluarga, terputus sumber pendapatan, hilang pekerjaan dan bertambah ramai yang menganggur. Oleh itu, dalam kalangan kita yang bertuah, dilindungi ilahi daripada jangkitan penyakit, dan dalam kalangan kita yang terus dilimpahi rezeki, pamerkan sifat kesyukuran dengan menghulurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang sedang dibelenggu kesusahan. Baginda turut bertitah agar rakyat menghargai beban berat yang ditanggung petugas barisan hadapan dalam menangani wabak, terutama doktor, jururawat dan kaki tangan pembantu di hospital. Justru Baginda dan Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Saleh menzahirkan penghargaan kepada khidmat yang mereka laksanakan secara komited selama ini. Baginda mengingatkan rakyat agar Aidilfitri dirayakan dalam norma baharu dengan mematuhi peraturan jarak fizikal ditetapkan. Sementara itu, Perak membenarkan solat fardu, solat Jumaat, solat jenazah dan solat sunat Aidilfitri diadakan tidak melebihi 50 jemaah sepanjang PKP. Pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Datuk Muhammad Yusof Husin berkata, bilangan tersebut terpakai bagi masjid dan surau yang boleh memuatkan lebih 1,000 jemaah termasuk pegawai dan jawatan karya. Sementara itu, bagi masjid atau surau yang boleh memuatkan kurang 1,000 jemaah, hanya 20 jemaah dibenarkan dan kebenaran diberikan kepada warga negara lelaki berusia 12 tahun ke atas sahaja. Solat sunat Aidilfitri dibenarkan dilakukan di kawasan lapang dan terbuka, tidak melebihi 50 orang dengan mematuhi penjarakan fizikal. Takbir raya juga dibenarkan di masjid dan surau, manakala takbir raya dari rumah ke rumah dan ziarah kubur tidak dibenarkan. Kira-kira 90% penumpang bas di Terminal Bas Penang Central, Butterworth melakukan pergerakan rentas negeri atas alasan pasangan jarak jauh. Jelas Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Nurzaini Muhammad Nur ketika melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut, kesemua penumpang mempunyai surat kebenaran rentas negeri daripada pihak berkuasa. So kami dapati bahawa secara keseluruhannya semua penumpang-penumpang yang kami periksa semuanya mempunyai permit rentas negeri yang dikeluarkan oleh PDRM. Dan kebanyakan alasan-alasan yang kami kesan dalam pergerakan rentas negeri ini ialah kebanyakan mereka, 90% mereka merupakan pasangan jarak jauh. Sama ada balik ke negeri luar untuk berjumpa isteri ataupun jumpa suami. Pihaknya mengadakan 12 sekatan jalan raya sepanjang tempoh PKP 3.0. Saudara, perit dan sukar bernafas itu antara kesakitan yang terpaksa ditanggung oleh pesakit COVID-19. Walaupun dengan alat bantuan pernafasan, mereka merasa seolah diambang kematian. Ikuti laporan eksklusif kru RTM Kedah yang berkongsi suasana semasa di ward ICU Sultanah Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar. Makcik kena kuat. Kena cepat sembuh. Paru-paru dah elok, boleh bernafas sendiri. Tak payah guna alat pernafasan lagi. Nanti boleh berhari raya bersama keluarga. Entah esok, entah lusa, mereka masih bertarung nyawa. Kepastian hanya pada yang esa. Sedangkan di luar sana, ramai yang masih mengeluh. Hanya kerana tidak dapat berhari raya, tidak dapat merentas negeri dan daerah untuk bersama-sama keluarga dan sanak saudara. Pengabaian SOP boleh menjerumus lebih ramai dijangkiti COVID-19. Kita dah tengok elok pula paru-paru ni. Kita buang pula, tengok oksigen elok. Kita buang, kita pakai pula yang ni. Nanti kalau elok pula, kita pakai pula kat hidung. Kita tak boleh tidur lah ni, boleh nafas sendiri. Paru-paru dah elok. Kita dah bagi ubat semua makcik. Tak boleh makcik elok.
Situasi COVID-19 di Kedah semakin kritikal. 16 katil di wad ICU HSB yang ditempatkan bagi pesakit COVID-19 kini sudah bertambah kepada 24 katil. Secara tidak langsung, ia akan menidakkan peluang pesakit lain untuk mendapatkan rawatan di ICU. So kebanyakan pasien kita ni, 8 daripadanya di-intubate lah, dah intubate, dah guna alat bantuan pernafasan, ya. Yang lain pun kita panggil Carthonia canula pun dia punya oxygen concentration dia 100%, ya. Paling rendah pun 60%, ya. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri JKN Kedah dalam kenyataannya turut memaklumkan kapasiti katil di Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani juga melebihi 93%. Sehingga Isnin, sebanyak 11,422 kes positif COVID dicatatkan di Kedah, manakala 43 kes melibatkan kematian. Sekatan terhadap sebarang penganjuran majlis sosial, perjumpaan atau perhimpunan dapat melindungi golongan bersiko termasuk warga emas mendapatkan jangkitan COVID-19. Laporan Unit Berita Ewa Semasa untuk Berita RTM. Di Johor, sejumlah 18,600 liter arak tiruan dianggarkan bernilai 9.6 juta ringgit dirampas dalam serbuan di sebuah premis di Taman Desa Idaman Kulai. Kontraban itu turut mengenangkap 2 individu dipercayai terlibat dalam penyeludupan minuman keras tiruan dan tidak bercukai. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar berkata, 17 galen pati arak, sebuah kenderaan motovan, beberapa gulung pelekat kastam palsu dan 2 mesin gerudi turut dirampas. Dan apa yang saya minta kepada orang ramai ialah jagalah, berilah sentiasa beri support ataupun sokongan kepada aparat polis untuk menjalankan tugas, kerana isu kontraban ataupun penyelundupan barang-barang kontraban ini merupakan isu nasional yang menyebabkan kerajaan rugi berbilion-bilion ringgit setiap tahun. 52 serbuan telah dijalankan di sekitar Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor sejak Januari hingga 10 April lalu. Lebih 100 individu ditahan bersama barang rampasan seperti rokok, minuman keras, dadah mercun, beras dan kenderaan. Nilai rampasan dianggarkan lebih 27 juta ringgit. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan serta pencerobohan di bumi Palestin yang sedang berlaku ketika ini. Nadir Al-Nuri, satu-satunya rakyat Malaysia yang menetap di Gaza, Palestin, menjadi saksi mata penindasan rejim Zionis dan secara langsung menjadi orang tengah yang menyalurkan bantuan secara terus menerusi Pertubuhan Cinta Gaza Malaysia. Syuhada Hasim ada laporannya. Menjelang Aidilfitri, di saat kita bersedih tidak dapat pulang ke kampung halaman dalam usaha melawan pandemik COVID-19, saudara kita di bumi Palestin kini sedang berjihad mempertahankan tanah air mereka.
Pengusiran secara paksa rakyat Palestin daripada kediaman mereka, termasuk yang berada di kejiranan Sheikh Jarrah, serta pencerobohan di Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis merupakan satu bentuk penghinaan terhadap umat Islam dan nilai kemanusiaan. Baik, saya juga ada mengikuti perkembangan yang dibawakan oleh Nadir secara langsung di media sosial Nadir sendiri, dan di sebelah pagi tadi Nadir ada menyatakan bahawa di sekitar kawasan perumahan Nadir juga turut dibedil oleh bom. Jadi mungkin Nadir boleh ceritakan sedikit apa yang berlaku di sana. Keadaan di bumi Gaza ketika ini sebenarnya sangat menggetirkan dan serangan masih lagi berterusan. Saya yang berada dekat Wisma Malaysia dan berada di kawasan kediaman rumah saya, setiap beberapa minit akan ada bunyi letupan baru yang datang sama ada daripada serangan Zionis melalui pesawat-pesawat perang mereka ataupun melalui serangan kapal-kapal perang laut yang berada berdekatan dengan kawasan laut di pantai Gaza ketika ini. Maka setiap hari ataupun setiap ketika kita mendengar tentang syuhada-syuhada yang baru, dan kita mendengar tentang kanak-kanak yang dibunuh tanpa rasa belas kasihan, dan kita mendengar bagaimana seluruh kawasan-kawasan tidak lagi selamat untuk diduduki, malah Zionis Israel telah mula menyerang kawasan-kawasan perumahan dan juga kawasan penduduk-penduduk. Maka keadaan ketika ini sangat-sangat tidak stabil dan kita hanya mampu untuk bertawakal kepada Allah. Kita tidak ada bom shelter, kita tidak ada tempat untuk menyorok. Yang kita ada hanyalah Allah, tempat kita bergantung. Maka kita lakukan apa yang kita boleh, kita cuba duduk di tempat yang selamat dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan di waktu getir ini, bantuan daripada rakyat Malaysia sangat diperlukan, dan seperti kita sedia maklum, di kawasan-kawasan di Sheikh Jarrah, di Gaza sendiri dan juga kawasan-kawasan sekitar, terdapat kemusnahan yang teruk akibat diserang, dibedil oleh bom dan sebagainya. Jadi bagaimana bantuan daripada rakyat Malaysia, bantuan segera ini dapat membantu rakyat di bumi Palestin? Mereka tidak ada bekalan pakaian, mereka tidak ada stok bantuan kecemasan yang mereka boleh gunakan sekiranya perang ini berlanjutan. Jadi sumbangan kalian daripada Malaysia, sumbangan kalian daripada negara-negara lain amat-amat bermakna buat mereka, dan kalian jangan takut, bantuan kalian akan sampai terus kepada mereka yang memerlukan di bumi Gaza. Semalam kami bawa bantuan yang diberikan dan disalurkan melalui kami di Kinta Gaza Malaysia, dan kami sampai ke sebuah bangunan yang baru sahaja diletupkan. Dan bila mana kami sampai ke sana, kami dapati bahawa mayat masih lagi dikeluarkan daripada timbunan dan runtuhan bangunan yang telah dibom. Maknanya bantuan kalian akan sampai dengan sangat cepat kepada mereka yang memerlukan, dan insya-Allah kita terus menjadi orang yang cakna kepada umat dan cakna kepada apa yang sedang berlaku khususnya di bumi Gaza yang sangat memerlukan solidariti dan sokongan kalian ketika ini. Setakat petang tadi, menurut Kementerian Kesihatan Palestin, angka korban semakin meningkat sebanyak 48 orang, di mana 14 daripadanya adalah kanak-kanak dan 3 wanita serta 296 kecederaan. Aidilfitri mereka diiringi tangisan. Adakah kita hanya mahu melihat dari kejauhan? Anda tidak perlu menjadi Muslim untuk membela Palestin. Cukup sekadar menjadi manusia. Syuhada Hashim, laporan Jakim untuk RTM. Sementara itu, pertempuran antara pejuang Hamas dan Israel masih berterusan. Lebih 1,000 roket dilaporkan telah dilancarkan pejuang Hamas ke Israel sejak Isnin. Terbaru, lebih 200 roket dilancarkan sebagai balasan terhadap serangan Zionis menghancurkan blok menara di Gaza. Serangan didorong oleh kekerasan di Baitul Maqdis yang membunuh sekurang-kurangnya 43 rakyat Palestin di semenanjung Gaza, termasuk 13 kanak-kanak serta 5 warga Israel, manakala ratusan lagi cedera. Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, berkata beliau bersedia berdepan dengan sebarang kemungkinan jika Israel ingin meningkatkan serangan. Menurut Utusan Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Perdamaian Asia Barat, To Wennesland, Israel dan Hamas sedang diambang peperangan besar. Siren dibunyikan di bandar Israel ketika serangan roket Hamas dilakukan, namun beberapa mangsa gagal mendapatkan perlindungan. Kejadian itu memaksa Israel menghentikan penerbangan di lapangan terbang utamanya Ben Gurion berhampiran Tel Aviv.
Dari sedikit perkembangan sukan. Liga Bola Sepak Malaysia MFL menyarankan semua pasukan yang beraksi dalam Liga Malaysia Liga M terus mematuhi SOP gelembung sukan sepanjang tempoh rehat liga bagi menjaga keselamatan dan kesihatan semua pihak. Ketika ini saingan Liga Super dihentikan bermula 10 Mei lalu hingga 8 Julai. Manakala Liga Premier pula direhatkan mulai 9 Mei hingga 17 Jun. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan berkata, pihaknya sentiasa mengambil berat dengan pematuhan SOP semua pasukan bagi membendung berlakunya sebarang kluster COVID-19 dalam Liga M musim 2021. Semua pegawai dan pemain pasukan perlu menjalani ujian jalitan PCR sebelum mengadakan latihan pertama selepas tempoh rehat iaitu perayaan Hari Raya Aidilfitri nanti. Justeru amat penting bagi semua yang terlibat dalam industri bola sepak untuk kekal berdisiplin dalam mematuhi SOP dan protokol am individu yang telah ditetapkan. Ini kerana MFL mahu memastikan perjalanan Liga M musim 2021 ini kekal berlangsung mengikut jadual di mana SOP gelembung sukan harus dijaga rapi oleh semua pihak. Pada masa sama, turut mengingatkan semua pasukan diwajibkan menjalani ujian RTK antigen sebelum atau pada hari perlawanan pertama selepas tamat tempoh rehat. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM terus bergolak apabila terbaharu Persatuan Sepak Takraw Kedah Pesta mengumumkan untuk keluar daripada ahli gabungan berkenaan. Kedah menjadi negeri keempat mengumumkan untuk keluar dari gabungan PSM mengikuti Selangor, Kelantan dan Johor. Menerusi surat, Presiden Pesta Datuk Akramuddin Abdul Aziz menerusi mandat daripada ahli gabungan yang memutuskan untuk menarik diri sebagai ahli gabungan disebabkan beberapa faktor. Antaranya hilang keyakinan terhadap kredibiliti PSM sebagai badan induk. PSM gagal menjelaskan situasi yang berlaku antara badan induk itu dengan Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF serta mahu pembangunan sukan sepak takraw di peringkat negeri diteruskan. Selain itu, Pesta turut menzahirkan duka cita terhadap kegagalan PSM menangani isu sebagai ahli gabungan ASTAF. Buka TV 2 pula. Cerita kau nak start dah ni. Sabarlah. Tak habis lagi tu. TV 2 asyik kau je. Aku kata kejap lah. Apa gaduh-gaduh ni? Kau ada handphone kan? Download je lah tiap klik. Tengok salah satu. Tak payah gaduh-gaduh. Suasana hari raya walau di mana pun jua memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Saudara, berita pagi edisi 13 Mei 1 Syawal 2021 berakhir di sini. Kekal di rumah dan hindari jangkitan COVID-19 pada musim perayaan ini. Saya Syairul Islam mewakili berita RTM mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Kita berjumpa lagi.